Apa ya? Syafie Dal menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Ini yang trending sekarang. Jom kita ulas. Hello guys, salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke channel baru kami, iaitu kami telah rebranding nama dia kepada Upbeat Sharing. Dan kepada siapa-siapa yang baru first time datang ke channel kami mohon dengan dua perkara. Yang pertama adalah tekan butang subscribe dan juga tekan pelonceng like. Ketua Menteri Sabah, Datuk Safee Apdal, dicanang ataupun dicalonkan sebagai calon untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi sebelum kita ulas apakah pro dan cons untuk isu semasa ini, eloklah kita tanya dulu apakah pendapat orang awam dan juga apakah pendapat daripada golongan-golongan ilmiah. Jom saksikan. Hello, saya sebagai rakyat Malaysia, reaksi saya tentang pemilihan Datuk Seri Safee Apdal untuk dijadikan calon Perdana Menteri Malaysia adalah pura-pura terkejut. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahathir itu sendiri mempunyai sebab, strategi, plan dan agenda dia sendiri yang dia sendiri saja tahu, dan saya sendiri tidak mau sentuh hal itu. Adakah beliau sudah bersedia untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya? Adakah beliau sudah bersedia untuk memimpin negara Malaysia? Adakah beliau bersedia atau mampu meraih kepercayaan rakyat Malaysia? Seperti yang kita lihat di Sabah ini sendiri, masalah yang paling umum yang kita boleh lihat, pendatang tanpa izin parti masih belum diselesaikan. Belum lagi kita cakap masalah jalan di Sabah, belum lagi kita cakap masalah pedalaman dan banyak lagi. Jadi apa yang boleh saya ringkaskan di sini, kita hanya mampu lihat apakah langkah dan proses seterusnya yang akan dilakukan di dalam arena politik. Salam sejahtera, saya Darius Mauritius, pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi UiTM Shah Alam. Bagi pendapat saya mengenai pelantikan seorang ahli parlimen daripada Malaysia Timur, daripada negeri di bawah Bayu, untuk menjawab jawatan tertinggi di negara kita adalah satu topik yang sangat menarik. Walau bagaimanapun, perkara ini bukanlah perkara baru kerana ianya sudah lama diminta oleh orang-orang Sabah dan Sarawak sendiri sejak sekian lama lagi. Sebagai anak jati Sabah, saya amat berbangga dan berbesar hati atas cadangan pelantikan orang Sabah ini untuk menjawat jawatan Perdana Menteri, dan harapan lantikan ini bukanlah satu retorik politik semata-mata atau public stunt untuk meraih sokongan daripada kesemua 56 ahli parlimen Malaysia Timur. Tetapi lantikan ini dibuat atas dasar kepercayaan pucuk pimpinan kepada kapasiti serta kebolehan ahli parlimen tersebut. Yang menariknya, ahli parlimen gabungan Parti Sarawak akan diletakkan ke dalam dilema. Sekiranya mereka tidak berpaling tada kepada Pakatan Harapan, maka tindakan mereka akan menjadi isu atau senjata utama Pakatan Harapan untuk PRU yang akan datang. Saya lihat ahli parlimen daripada Sabah juga tidak kecuali daripada tekanan ini. Banyak persoalan yang bakal timbul sekiranya lantikan ini menjadi kenyataan. Namun persoalan yang paling jelas adalah, adakah kita sudah bersedia menerima ahli parlimen daripada Sabah untuk menjadi Perdana Menteri kita? Adalah daripada golongan-golongan ilmiah dan juga golongan-golongan daripada Fakulti Sains Pentadbiran Awam dengan Pengajaran Polisi. Sebelum kita mulakan dan ulas apa itu berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga isu politik pada masa ini, eloklah untuk kita belajar dulu apakah itu politik. Kata nama Greek iaitu polis merujuk kepada ibu kota. Manakala Plato dan Aristotle pula mendefinisikan politik ini adalah satu proses ataupun decision making daripada golongan atasan untuk membuat satu keputusan, sama ada dari keputusan membuat pentadbiran negara ataupun keputusan untuk kesejahteraan orang awam. Jadi untuk satu-satu politik itu, eloklah untuk kita belajar pada sejarah politik. Pada permulaan politik iaitu action politik, Plato telah mendefinisikan dengan 3 perkara berkaitan dengan politik, iaitu justice, education dan juga communism. Plato menyatakan bahawa untuk menjadi seorang ahli politik atau seorang itu menjadi pentadbir, perlulah untuk mempunyai satu nilai justice ataupun satu nilai justice untuk ensure that
semua keputusan yang dibuat itu adalah memberi kebaikan kepada orang lain. Selain daripada itu, untuk memilih ahli politik itu pun, ahli pentadbir itu, Plato menyatakan bahwa education itu adalah sangat penting. Plato menyatakan bahwa seseorang menjadi seorang pentadbir ataupun seorang menjadi ahli politik haruslah mempunyai education yang sangat baik untuk mengelakkan daripada berlakunya korupsi. Dan Plato menyatakan bahawa perlulah satu nilai, iaitu nilai komunisme, yang menyatakan bahawa golongan askar dan juga golongan pentadbir pada masa itu tidak dibenarkan mempunyai harta. Politik itu pun berevolusi pada Middle Age. Pada Middle Age itu politik lebih kepada berdasarkan agama. Sebagai contohnya, pada politik dekat Eropah pada masa itu berlandaskan agama Kristian ataupun berkonsepkan agama, di mana gereja adalah menjadi salah satu punca kuasa pentadbiran. Sebagai contohnya, dekat negara Muslim pula kerajaan Madinah pada masa itu, yang di mana punca kuasanya adalah berdasarkan daripada sunnah dan juga Al-Quran. Selepas dari politik berdasarkan agama, berlakulah satu revolusi lagi. So revolusi ini lebih kepada revolusi moden, iaitu politik lebih moden. Pada masa itu, Michael Mackley merupakan seorang pelapor yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan itu haruslah dipisahkan di antara agama dan juga politik, kerana hal agama berkaitan dengan hal agama sahaja, manakala politik adalah berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran satu kerajaan. Dan pada masa ini berlakulah satu revolusi dan titik mula di mana lahirlah demokrasi, autokrasi, raja berperlembagaan, oligarki, totalitarian, dan banyak lagi sistem-sistem politik yang wujud pada masa itu yang telah berevolusi. Negara Malaysia amalkan sekarang iaitu sistem persekutuan, iaitu politik berdasarkan persekutuan dan juga parlimen. Berbalik kepada isu di mana Tuan Menteri Sabah iaitu Dato' Shafie Adil menjadi Perdana Menteri ataupun dicalonkan menjadi Perdana Menteri, jika sebenarnya benar-benar berlaku, mungkin memberi satu impak positif kepada Sabah dan Sarawak. Yang pertama adalah agenda Borneo, iaitu dari segi politik agenda Borneo. Sebagai contohnya, sekiranya Dato' Shafie Adil ini menjadi Perdana Menteri, sudah tentu tuntutan Malaysia Agreement pertama adalah salah satu daripada agenda yang ingin beliau bawa. Yang kedua adalah tuntutan hak-hak sama rata di antara Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga saya rasa adalah tuntutan-tuntutan seperti sumber gas asli, yang bagaimana ini menjadi salah satu daripada retorik politik pada masa ini. Isu-isu ini dibawa untuk menjadi satu isu yang besar. Yang kedua adalah dari sudut ekonomi. Impak dari sudut ekonomi adalah merapatkan jurang ekonomi antara Sabah dan Sarawak serta Semenanjung. Seperti yang kita lihat, pembangunan dekat Sabah dan Sarawak, terutamanya dekat Sabah dan juga Semenanjung, antara seperti langit dan bumi. Sekiranya bila menjadi Perdana Menteri, sudah tentulah jurang ekonomi ini dapat dirapatkan dengan pertama, membasmi pengangguran. Pada tahun 2019, sekurang-kurangnya 150,000 dari penganggur belia dari kalangan IPT dan IPTS dilaporkan berada di Sabah, yang di mana peratusannya adalah 15%. Selain daripada itu, Sabah juga memerlukan modal yang banyak untuk meningkatkan pembangunan, seperti yang Dr. Fidausi, iaitu pakar ekonomi daripada UiTM Cawangan Sabah, menyatakan bahawa untuk mengurangkan pengangguran dekat Sabah, kita perlulah perindustrian, kerana pada masa sekarang ini kita lebih kepada ekonomi berasaskan pelancongan dan juga perkhidmatan, yang di mana kebergantungan kita kepada industri ini adalah memberi risiko sekiranya berlakunya penurunan harga. Sebagai contohnya, industri getah dan juga industri sawit, sekiranya berlaku penurunan harga yang menyebabkan kita kekurangan modal, manakala industri pelancong atau perkhidmatan, sekiranya berlakunya penurunan pelancong datang dekat Sabah, ataupun seperti baru-baru ini contohnya COVID-19, secara mendadak ekonomi Sabah telah menurun kerana kita terlalu bergantung pada perkhidmatan seperti ini. Oleh itu, kita perlulah come out dengan satu idea seperti Sarawak, iaitu perindustrian pembuatan
seperti Sarawak yang mereka telah memberi inisiatif kepada ekonomi mereka mentransformasikan ekonomi mereka kepada industri pembuatan. Dr. Firdausi daripada UiTM Cawangan Sabah juga memberi cadangan bahawa mungkin kerajaan negeri Sabah boleh memberi tanah percuma kepada industri pembuatan dan juga pengecualian cukai, dan juga memberi infrastruktur kepada kawasan tersebut, sebagai contohnya electricity, air dan juga jalan raya. Dan selain daripada itu, dari sudut ekonomi, kita berharaplah betul-betul isu-isu seperti kemiskinan dan juga isu-isu panjat pokok dan juga isu-isu jalan raya dan isu-isu berkaitan dengan hal-hal ekonomi dapatlah betul-betul diselesaikan. Ketiga adalah dari sudut sosial, sekiranya betul-betul Datuk Syafiee Apps ini menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9 dan menjadi satu sejarah, iaitu transformasi politik baharu, yang di mana Ketua Menteri itu yang memang selama ini dicanang-canang oleh Sabah dan Sarawak, adakah mereka tidak layak menjadi Perdana Menteri. Mungkin sekiranya ini benar-benar terjadi, maka meredahkan Sabah Sarawak untuk keluar Malaysia, memperkuatkan lagi persekutuan Malaysia, di mana Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung sama-sama seringan menjadi sebuah negara yang utuh, sebuah negara yang membangun, yang sama rata dari segi ekonomi, sosial dan politik. Persoalannya di sini, adakah benar bahawa ini adalah transformasi daripada politik baharu Malaysia ataupun hanya agenda oligarki? Oligarki membawa maksud iaitu rule by a few of people, yang membawa maksud bahawa dalam satu pentadbiran itu Perdana Menteri ataupun Raja itu adalah hanya simbolik, kerana ada golongan dekat belakang tabir yang mengarah Raja ataupun Perdana Menteri itu untuk membuat keputusan. Dengan makna katanya, Perdana Menteri ataupun Raja tersebut adalah boneka kerana tidak mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan, tetapi keputusan yang dibuatnya itu adalah pada golongan-golongan elit ini ataupun a few of people. A few of people ini merujuk kepada golongan elit, golongan korporat, golongan organisation ataupun golongan orang-orang yang berpengaruh. Dan siapakah mereka itu? Adakah sekiranya Perdana Menteri ke-9 ataupun Ketua Menteri kita, Datuk Syafiee Apps menjadi Perdana Menteri, adakah beliau akan menjadi mangsa untuk oligarki ataupun tidak? Sebagai contohnya, oligarki ini telah pun berlaku dekat negara demokrasi, iaitu dekat Rusia. Dekat Rusia berlakunya satu transformasi oligarki, di mana presiden itu tidak mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan, tetapi pembuat keputusan itu adalah golongan-golongan elit. Yang ketiga, persoalannya bahawa adalah konspirasi politik. Konspirasi politik, sekiranya Datuk Syafiee Apps menjadi Perdana Menteri, ada yang mengatakan bahawa isu parti mungkin tidak akan diselesaikan. Ini bukan saya katakan, tetapi ini daripada pendapat orang awam. Dan juga pemberian dokumen kepada isu parti, dan juga salah guna kuasa, dan juga kes-kes high profile daripada ahli-ahli ataupun pengikut-pengikut beliau, sebagai contohnya kes Peter Anthony, akan digugurkan. Semua ini adalah persoalan yang mungkin timbul sekiranya beliau benar-benar menjadi Perdana Menteri. Dan apa pendapat anda pula? Okey guys, setakat ini saja ulasan daripada kami, daripada Upbeat Sharing. Saya berharap agar semua dapat menerima ilmu dan juga dapat mendapat sesuatu daripada isu ini, bahawa kita tidaklah ulas daripada sudut politik, tetapi kita ulas daripada sudut ilmiah. Diharap bahawa perkongsian ini memberi ataupun membuka mata minda kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya Sabah Sarawak, kerana kita memerlukan agenda Borneo dan memerlukan pembangunan yang jitu dan khusus kepada untuk kita seiring untuk membangun Sabah dan juga Sarawak dan juga Semenanjung menjadi satu federasi ataupun persekutuan yang utuh. Salam guys, terima kasih guys, dan semua ini kami berikan kepada anda ilmu dan fakta terbaik kepada anda. You are the best.